Ushrawi. Maknanya keluar besok jadi doktor ya? Oh, betul? Maksudnya? Keluar jadi doktor. Sekarang diploma lah. Proses apa kau? Jangan itulah saya rasa macam jawab bertuah lah kan, sebab ini dah satu daripada cara melengkapkan diri ya, melengkapkan diri. Tak semestinya bidang kedoktoran atau tapi untuk melengkapkan diri ya, anak-anak kita perlu ada satu added value kan, macam tahu apa dia kostum Indonesia ni, apa dia adat istiadat kan, betul kan? Sebab macam tadi surprise dia bila Cik Syah tanya rebak, dia tak tahu. Tak maklumlah saya cakap itulah di antara kelemahan kita orang kita tak apa-apa. Berat ya hal-hal kejayaan ni. Sebab tajuk yang diberikan pada saya inilah kostum satu Malaysia. Saya rasa macam pada anak-anak senang kostum satu Malaysia dah tahu, sebab bila saya bawa contoh macam ni mesti dah tahu ni baju apa, dah tahu kan. Baju negara mana? Negeri mana? Pandai sangat ni sama. Saya kata benda simple macam ni pun anak-anak tak pasti, tak yakin, sebab sebenarnya information kalau kita buka dekat web macam-macam ada. Maknanya kalau free nak tahu ada istiadat wilayah Malaysia, bukalah satu hari buka tengok apa yang makanan ni, itu satu value added pada diri masing-masing tau. Besok jadi doktor, you all boleh. Maknanya kan banyak sekarang kalau kita tengok, kita tak nafikan seorang jurutera dia boleh jadi seorang jurusolek yang terbaik, terkenal, itu that's your value added. Tak mestinya jadi doktor dia boleh pada satu bidang, tapi mana tahu akan datang dia ada seorang pakar Wisata Melayu ke Wisata Malaysia ya. So orang bercakap pasal, saya pun rasa menarik juga dia nak cakap pasal Wisata Malaysia, sebab selama ni apa yang kita perlu tekankanlah pengenalan pada pakaian yang pakai Melayu atau busana Melayu ya. Pakaian sebenarnya melambangkan tamadun suatu bangsa ya, semua bangsa. Pakaian menceritakan asal-usul kepercayaan, budaya dan status sosial sesebuah bangsa dan negaranya. Pakaian dicipta begitu tahun lalu apabila terungkapnya satu keadaban manusia yang menuntut sesebuah perubahan mengikut faktor alam sekeliling dan keperluan. Asal-usul pakaian bukan dicipta atau direka, tetapi secara kebetulan dipakai oleh manusia dengan gerak hati dan tuntutan. Walaupun asal dulu memang pakai daun-daun tapi bila gerak hati menuntut satu keadaban, itulah wujudnya pakaian So saya dibawakan beberapa slide untuk anak-anak. Mungkin ini penambahan ilmu yang saya katakan. Sebenarnya tajuk yang diberikan dalam pakaian dia satu Malaysia, tapi saya bukanlah saya diangkat, tapi saya tak berapa suka gunakan satu Malaysia tu. Jadi kita gunakan pakaian Malaysia ya sebenarnya, sebab Malaysia kita tahu kita hidup sebagai kenyataannya dengan masyarakat majmuk yang selalunya kita hanya kenali dengan kumpulan ni je. Ini je kumpulannya. Kalau kita tengok kat sini kita ada Sarawak, India, Melayu, Cina dan Sabah. Sebenarnya pada saya ini tak cukup ni pakaian satu Malaysia. Dia bukan pakaian satu Malaysia ni. Sebab sedangkan Sarawak ada berapa etnik? Sarawak ada 28 etnik dan Sabah ada 37 etnik. Yang kalau kita nak tunjukkan tu kita extract balik, memang melebihi daripada 5 tahun tu. Sekarang di sini apa yang kita tak ada? Sekarang apa anak-anak tahu apa dia masyarakat di Malaysia yang dominan lah kita nampak apa? Dah habis. Itu antara Sabah Sarawak kan ada macam kan. Kita terlupa kumpulan yang dekat sini. Kita ada apa?
kita ada Baba Nyonya, kita ada apa lagi, Portugis. Itu dia antara komuniti yang kita kadang-kadang jauh kita masuk dalam kumpulan Melayu sebenarnya kan. Tapi tu saya katakan kalau kita nak isi Melayu sendiri pun dah banyak kan, dah ada campur, ada banjar, ada apa pun pakaian yang lain. That's why saya suka katakan, kalau kita sebut pakaian Malaysia ni, kita nampak dia punya keindahan dia. Sebab macam di Indonesia, dia keluarkan 27 pakaian tu, dia akan keluarkan. Tapi kita kan macam kita punya reception, ini tadi dia akan keluarkan ini saja. Balik-balik yang ini saja, kita tak keluarkan yang 20 tu. Macam di Indonesia, dia ada 27 provinsi, 27 akan keluar. Akan berbaris keluar 27 provinsi pakaian tradisional Indonesia. Macam kita kena tahu mana kita banyak bukan ni saja. So, sebab tu saya katakan kalau apa bercakap pasal pakaian Malaysia ni, kita nampak memang dia cantik. Kalau dia cantik, kalau cakap kata tadi ada pakaian Jawa semua kan, dia akan berbaris, kita nampak satu baris. Warna-warni, warna yang memisahkan antara langit dengan bumi kalau kita bariskan. Memang cantik, tapi itu yang kita tak ketengahkan, kita tak tahu. Anak-anak kena cari sendirilah, kena bikin apa dia pakaian-pakaian yang ada. Dia kena komuniti yang ini. Okey. Ni saya jumlah penduduk Malaysia 2008, tapi kan saya tak ambil yang latest. Tapi ialah kita kepadatan penduduk kan memang dalam 27 juta kan. Sekarang anak-anak duduk kat mana? Mana kan? Ya. Belian yang paling besar tau, 4.12 juta tahun 2008. So tu tadi yang Cik Syam kata, kalau daripada sekarang kita tak serapkan, kita tak tanamkan, ya, akan datang ni yang bakal ni. Yang bakal mewarisi, pakaian Malaysia ni tadi. Doakan kita dah bagi saya ni dah sikit dah, tinggal 0.67 apa je kan, dah tak ramai dah. So you all lah kena ada jati diri, ada kekuatan untuk mengekalkan pakaian tradisional Malaysia ya. So ni dia kaum-kaum di Malaysia yang saya sebutkan yang kita selalu tertinggal ya. Kita bukan tak tertinggal, tapi bila kita ada satu identiti pakaian, kita selalu tinggalkan tu. Tinggalkan Baba Nyonya, Syetia, Portugis, kita selalu tinggalkan dalam kumpulan pakaian je. Ada kopi dah. India, Baba Nyonya, Syetia ni semua dia. Baba Nyonya tu di negeri di Selat, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Tak dengan kita sekarang ada di Melaka dan Pulau Pinang. Syetia pun Melaka dan Pulau Pinang. Portugis tu di Melaka kebanyakannya. Sebab kita ni kadang-kadang surprise tau. Macam Baba Nyonya pakaian macam Melayu, kebaya Nyonya tu sama. Dan Syetia pun pakainya kebaya labuk. Itu sebab mungkin kita tak berapa kerja tentang ini. Dan Portugis pun perempuan ni pakai baju kebaya labuk. Sebab baju yang dia pakai, yang kalau you tengok dalam gambar-gambar tu, dia untuk tarian, untuk tarian Mario kan, dia pakai sebelah Jepang tu, itu untuk tarian. Tapi pakaian tradisionalnya dia sama dengan basicnya dia pakai kebaya labuk. Ini saja saya nak tunjukkan di Sarawak ya, mana Sarawak ni kaya saya katakan dia ada dalam 28 kalau pakaian ni pun berbeza-beza sebenarnya, bukan dalam satu bentuk yang kita selalu kita dominan yang kita tunjukkan. Ini pakaian pakaian Sarawak, macam yang selalu kita tunjukkan yang ini orang Ulu dengan Iban, itu je. Yang lain memang banyak je, ada Bidayu, ada apa Surau ni banyak. Okay. Ini pun lagi satu lah ni gambar kita saya ambil pakaian yang kita selalu tunjukkan kat India. Ini ya,
pinjam ke? Ha? Sabar. Sabar, okey. Okey, Melayu. Dia sebab masa ni dia ada function untuk perhatikan kamu. Jepun. Okey, ini dia. Ni pun macam tu. Yang ini boleh tahan sikit lah sebab masyarakat Sarawaknya dah banyak lah kan. Ini mostly memang Sarawak punya koleksi pakaian. Banyak. Tapi yang Sabah. Yang kita selalu dengarkan, kita tengok dan kita campur ni Sabah Sarawak. Minta campur ada Sarawak, ada Sabah. Ini antara dua wilayah di okey. Sekarang ni kita dah nampak yang apa dia sekarang yang exist sekarang lah, pakaian yang dibuat semula, yang dibawa mengikut perkembangan peredaran zaman. Kalau tak dibuat begitu, tak ada siapa yang nak pakai, yang tidak apa takkan pakai. Kalau klasik sangatnya, kita perlu ikut pakaian tradisional ni ada peredarannya, tapi kita jangan tinggalkan nilai estetiknya lah. Nilai estetik asal jangan keterlaluan ditinggalkan ya. Sebab apa yang jadi sekarang ni, satu fenomena berlakunya perubahan pakaian seni tari kan, yang hilang asas-asas. Banyaklah itu pun saya rasa berlakunya sebab mungkin wardrobe-nya, mungkin pereka kostumnya, mungkin penarinya, koreografernya tak ada asas-asas yang dibekalkan apa dia yang sepatut, apa yang salah dan apa yang betul. Memang boleh mengalami satu kreativiti tak apa, tapi perlu ada asas dan perlu kena tempatnya. Jangan dibuat sembarangan yang akan meninggalkan satu kesan yang salah untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak semua yang akan datang. Okey, ini pakaian Cina asal sebelum adanya ni. Sebelum adanya ni Cheongsam, sebelum ada Cheongsam, sebelum adanya Samfu bagi lelaki. Ini dia pakaian Cina asal. Yang Allah itu masa dia datang Kuala Lumpur, ni lah pakaian asal dia. Tapi saya kata kita ni tak takut sebab daripada segi pembagian pakaian kita tak takut kita kehilangan identiti, sebab orang Melayu ada identiti pakaiannya, orang Cina pun dia sayang identitinya, kita tak takut. Cuma kita takut yang bukan dia dilupakan, sebab kita akan pakai di baju kahwinan, di hari raya kita akan pakai. Cuma kita takut ianya disalah campur adukkan. Kita tak perlu nak ada combination bajunya, baju Cheongsam, kain kain lembap mengalun, lengannya, collar hijau, tak perlu, jangan nak ubah. Dah ada identiti dah, masing-masing dah ada, tak perlu. Sebab ada juga kumpulannya bila nak campaikan matlamat satu Malaysia, dicampur adukkan, collarnya collar Mandarin, bajunya baju kebaya, tak payah. Dah masing-masing dah ada identiti, tak payah. Dah cukup dah kaya dah, cukup dah. Sebab saya rasa perkara ni tolak ansur ni tak berlaku pada bangsa lain. Orang Melayu yang suka tolak ansur. So jati diri orang Melayu kekal. Tak payah, baju kebaya tetap saya pakai baju kebaya. Tak payah. Dia pun tak akan nak mengorbankan baju Cheongsam dia nak pakai dengan apa, tak ada. So kita kena jati diri kita kuat. So ni dia. Sebenarnya bila kita kaitkan pakaian satu Malaysia ni, dia lebih kepada pakaian rakyat tau, bukan pakaian kita panggil selalu busana agung ni, dia pergi kepada pakaian Raja-Raja Melayu. Tapi bila kita sebut pasal pakaian satu Malaysia, dia lebih kepada pakaian kita lah. Dia tak ada kepada busana agung lah, dia pergi kepada busana rakyat. So ni antara buruh Cina dulu yang datang bekerja di ladang ladi hitam. Kalau kita tengok, inilah pakaiannya Cina asal. Daripada awal dalam 1800, dia dah ada identiti dia ya. Lepas tu ni penjual ubat, dia juga dah ada identiti dia, pakaian dia, baju Samfu. Ini nama dia Samfu. Kalau akan datang, anak-anak tengok tanya apa baju Cina Samfu ada Samfu dipakai dengan seluar. Tapi kita rasa macam
kita rasa proud, bukan proud, saya rasa macam satu apa nak kata fenomena dah kembali tau. Sebab kalau kita tengok generasi Cina sekarang, dulu di supermarket, di mall pun dia dah jarang macam jual baju Cina for Chinese New Year, kita senang dapat. Tapi sekarang kita tengok generasi yang ni dia dah mula pakai baju Cina tau. Dia pakai balik baju Cina untuk Chinese New Year. Kalau pergi kat superstore sekarang mana-mana, apa dah school ke, dah ada lambakan baju-baju Cina sebab dia orang dah mula pakai. Maknanya dia, saya rasa dia tak ada kempen jati diri pakai balik Cheongsam, pakai balik Sangku, tak ada. Tapi kesedaran tu datang. Saya mungkin sebab kebijaksanaan ke kan, daripada segi pertimbangan apa budaya ke, dia orang dah mula pakai balik baju-baju ni. Dulu raya Cina dia orang tak pakai baju-baju tapi sekarang dia dah macam. So kita kena maintain lah, kena jaga. Okey, ni kalau kita tengok adanya adat macam tu, dia Ahloi tu. Dan taklah orang Inggeris pakai moden lah, pakai cara moden. Tapi yang Ahloi dia punya jati diri dia kuat. Dia tetap pakai baju Cina dia Okey, ini dah zaman kolonial. Kalau kita tengok Cina-Cina zaman kolonial dalam 1900 dan kalau kita tengok ni Cina-Cina kaya, dia dah mula pakai cara-cara Inggeris dah mula pakai. Tapi apa yang sama? Kesamaannya apa? Baju. Dia macam orang Melayu juga. Orang Melayu masa ni zaman kolonial ni dah ada perubahan. Cina dia pakai seluar, katalah seluar pantaloon, dah pakai kasut, dah pakai kasut moden dah pakai kasut kulit. Tapi bajunya tetap baju dan pun dah mula topi Inggeris. Sezaman dengan ini, orang Melayu macam kalau kita tengok aristokrat Melayu dah pakai coat, tapi pakai seluar pantaloon, pakai kain samping. Dia tengok sama, zaman ni sama. Saya balik pada India ni, saya bagi you all, setakat ni apa nak tanya tak? Ni bagi you all sikit-sikit lah apa dia flashback pada baju-baju tu sebelum adanya baju-baju yang you all tengok sekarang ni, yang meriah sekarang ni. Tak adalah semeriah yang warna-warna sekarang ni. India, klasik lah wanita India ni. Dulu sehari dia tak pakai choli tu baju dalam tu kan, jeans India. Kita dah tengok dia tak pakai choli. Style dia bergambar tu, kita tengok very klasik. Choli tak pakai baju dalam. Okay, kita tengok. Ni buruh India yang kerja dekat ladang getah. Pakaiannya nampak tak? Dia tak pakai choli, dia pakai sari, kain yang pendek, bukan sari sampai bawah. Tapi dia pakai kain sarung dan kain bilik saja. Dapat bayangkan tak bagaimana asal sari yang dipakai India sekarang? Ini dari asalnya, nampak So ini dia laki-laki India. Kalau kita tengok, ini pun pakaian asalnya, kain putih. Kalau kita tengok daripada sekarang, semua kita dah hidup dalam satu zaman, section kita dah tak pakai dah baju-baju ni semua untuk pakaian harian. Kita dah mula menggunakan pakaian harian sekarang pakaian moden. Ini juga buruh-buruh India dulu. Buruh India kalau kita tengok pakaiannya itu pakai kain putih dia, dan wanita ni pakai sari, seperti sari lilit tadi. Okay, ni dia anak-anak India masa tu pakai turban cantik kan. Ini pun di ladang getah. Ni antara tadi saya sebut masyarakat Jawa. Kalau kita tengok masyarakat Jawa yang ada penempatan masa tu, ni dia pakaian-pakaiannya. Dia ingat balik, dia reflect balik dalam 1800, awal 1900 dia pakaian-pakaian masyarakat Jawa yang datang ke tanah Melayu ketika itu Maknanya masing-masing ada dah pengaruh, ada dah identiti pakaian. Gambar ni dekat belah mana? Gambar ni dekat kawasan mana? Ini kebanyakannya di sebelah Johor
Johor. Yang tadi yang lada hitam semua di sebelah Johor. Sebab dia cerita gambar lama ni macam ni tau. Orang Inggeris ni, dia discover macam satu masyarakat tu dekat sebelah-sebelah. Dia mula daripada apa, daripada kita kata mana, European Catholic kan. Dia discover satu dekat Asia ni, dia discover satu tempat. Mula-mula dia discover Singapura. Lepas tu dia pergi ke Johor. Itu yang dia dapat koleksi gambar-gambar lama. Sebelah Johor, sebelah Perak kan, Perak tu dia discover area-area macam tu. Saya rasa sebab kalau ikut historinya pun sebab apa nak kata, kemasyhuran raja-raja di situ. Sultan Johor dia banyak pengaruh Inggeris kan, dan Perak kan, mana raja-raja yang banyak ada hubungan dengan Inggeris. Itu yang dia discover gambar-gambar itu dekat penempatan tu lah. Okay. Dia dalam kita discover gambar-gambar dalam 1800-1880. Itu dia gambar yang kita dapat 1880. Dah mulalah apa, gambar daripada luar dan discover tanah Melayu ni Okey ni. Ni dia Iban. Iban asalnya. Ni lah dia pakaiannya. Tapi sebab bila kita study pakaian, kita nampak dia ada satu evolusi perkembangan kan. Jadi Iban dulu dia tak pakai baju langsung, dia pakai apa, gelung. Ada orang Sarawak sini? Ada. Tapi dia, kebanggaan dia bila dia lebih banyak pakai aksesoris tu, tunjukkan dia kaya lah. Bila banyak pakai apa, silver kan, dia aksesoris dia silver. Saya kata bila dia naik perahu, dia tenggelam pun, yang perempuan tenggelam sebab berat kan, dia berat dengan apa, dengan aksesoris. Dia aksesoris tu tambah kekayaan dia lah. Ada juga kumpulan Iban dulu. Tapi Iban ni dia lost macam tu tau. Daripada dulu zaman ni, dia memang pakaiannya memang kaya sangat. The richness of Iban's costume dia memang kaya sangat. Tapi lama kelamaan sebab apa, khazanah ni, treasures ni dah dijual. Dan dijual sikit-sikit sampai sekarang dia tak ada lah. Dia sendiri pun yang ada pun dia buat semula, reproduce dari pinggangnya, bukan daripada perak yang asal. Kebanyakan perak-perak asal ataupun bahkan ni semua dalam right? Dan hilang. Jadi pun Iban, kumpulan Iban ni yang duduk di longhouse perkampungan lah. Dia akan pakai macam tadi tu, bila ada satu festival lah, ada gawai besar tu dia akan pakai. Letaknya dia pakaian Iban dia, kalau anak-anak tengok bezakan pakaian Iban dahulu dengan Iban sekarang. Di antara identiti pakaian-pakaian biasa. Puan Iban ni dah sekarang lah ni. Sekarang kalau kita tengok dah pakai singlet, dah macam value pun dah, value pakaian dia tu memang dah tak berapa, tak berapa seksi, tak berapa kaya dia, richness tu dah hilang. Sebab kita Malaysia ni, the richness of Malaysian costume ni kita bertuah sebab dia kemasukan Sabah dan Sarawak. Dia menambahkan lagi nilai, menambahkan lagi kumpulan pakaian-pakaian Malaysia. Jadi dia orang apa? Nah, ini orang Sarawak Iban, orang melampau common Iban. Dah common sangat Iban kan, memang selalu. Ini dia punya Kementerian Kebudayaan highlightkan kostum ni lah dia pakai Iban ni, kena tahu Maknanya kalau akan datang tunjuk, luar tengok, oh this is Iban ni apa kan. Saya kata value added pada diri masing-masing tu jangan main-main. Maknanya kena faham lah kan, akan datang kena tahu kan. Ni Iban, kalau kita tengok Iban dari kita sampai Iban kostum ni, wanita-wanita dia memakai serempak, hiasan dada, kain gemut, dan pakai lagi hiasan perak, tapi kebanyakannya bukan daripada perak yang tulen, kebanyakannya dibuat semula daripada zinc dan sebagainya. Okey ni pun orang Sarawak, Sarawak. Bukan sorry, dia orang murid Sabah.
Sama, kalau kita tengok pun masih aksesorinya masih sama. Ini wanita wanita tua daripada Sabah. Okay, ni pun mulut di Sabah. Di Sabah. Kalau tengok kebanyakan aksesorinya daripada Manik, pakaiannya tetap kembali. Jadi saya kata kalau kita nak tunjukkan richness pakaian Malaysia ni, satu Malaysia ni kena fahamlah maknanya bukan hanya tadi. Sebab sekarang ni kalau bila kita sebut seperti yang di tengah kau ni lancongan ataupun ni je yang dia akan tunjukkan maknanya kadazan. Satu kaum aja sebab dia majoriti, nak kira majoriti pun kadazan pun dia banyak kumpulan kan di Sabah tu, tapi ni je yang anak-anak akan tengok. Macam saya tunjukkan gambar tadi tu lah. Yang lima kaum, 5 etnik tu ni je ditunjukkan. Tak ada, yang ini semua kita tak jumpa dalam exposekan sangat Ini dia kumpulan kadazan juga kadazan papat. Ini pakaian ni. Ini dia daripada Sabah juga, horseman, bajau. Ini bajau, ni Melayu. Bila bajau tu dia Melayu, bajau horseman. Itulah antara yang pakaian satu Malaysia tu antaranya ni lagi. Sebab sengaja saya nak perkenalkan apa dia konten pakaian Sabah Sarawak. Dan nak tahu, dapat tengok apa dia yang kekayaannya, the richness of Malaysia. Saya selalu ulangkan the richness of Malaysian traditional costume di antaranya. Ini juga mulut daripada Sabah. Tadi itulah dia pekerjaan tangannya kebanyakannya Manik. Ni dia. Ni dia selalu kita lupakan. Kadang-kadang kita tak masuk pun dalam barisan tu, tapi bila perform, bila menari, kita masukkan orang asli. Tapi bila dalam barisan the diversity of pakaian-pakaian Malaysia, kita kadang-kadang terlupakan yang ini. Yang ini. Ini. Orang asli kita terlupakan dia. Tapi dalam tarian selalu kita tak tinggalkan. Cuma kalau dalam barisan pakaian Malaysia, dia akan tertinggal. Selalu dia akan tertinggal. Okay, ni kita bagi pada yang Melayu pula. Melayu ni asal usul. Sebab bila saya katakan pakaian satu Malaysia ni kalau nak pergi pakaian rakyat, dia akan, inilah yang kita lihat. Asalnya pakai apa? Ini di Johor, di Jeti di Johor ni Teluk Lanang. Asalnya pakai itulah kain sarung. Ni rakyat, saya tak connect pun dengan gambar-gambar apa. Sebab kita bagikan, bila kita study pasal pakaian, dia ada satu kumpulan busana agung tu untuk raja-raja tu apa. Aristokrat Melayu, tapi kita pergi pada busana pertengahan saudaranya. Dia akan jadi macam ni lah. Dia ni pun dikirakan rakyat juga. Ini dah model lah gambarnya. Very simple, baju kebaya. You orang cakap Saloma, saya ingat itulah kelemahan. Saya suka cakap kelemahan pasal ni you orang duduk kat tadi kan kat bawah remaja yang akan berkembang dalam beberapa tahun lagi kalau nak kira apa, 43% lagi kan. Once apa dalam program Money Drop, orang tanya apa Saloma asal memang pun dia tak tahu, bukan dia bayi-bayi remaja ni, tapi dah seumur saya rasa dah 40 lebih. Itu dia antara salah satu kan nak kata tak minat muzik ke apa. Benda-benda simple tu macam tu pun kadang dia ketawa tau, orang lain tak tahu. Itulah saya kadang beza macam bila kita terima apa student nak compare dengan student lain dengan student ni. Pertama cakap dia beza sangat. Dia datang dengan questions, dengan kesungguhan, yang maknanya dia faham apa research yang dia nak buat kan, tapi student lain datang memang tak bersedia. So itulah antara saya katakan faktor kenapa kita selalu taklah kata kita semua situ, tapi ada dari sana kita harap anak-anak semua akan tahu sedikit tentang adat dan busana Melayu kita kata hari ini. Ini baju kebaya kebaya labu. Ni tahun 60-an, dia pakai tahun 60-an ni wanita ni. Okey, yang ni beza. Tadi 60-an dah lain bentuknya. Yang ini klasik. Yang ni kerabat diraja Perak. Dia pakai ni tahun 1920-an. Dah beza kan, nampak dia 60-an, 20-an. Ini kerabat diraja Perak. Cara pemakaian dia berbeza. Jadi kalau
Sebab nak study pasal pakaian tradisional ni pun dia ada, kita kata ada evolusinya, 3 zaman ni perbezaannya. Tak apa, nanti kita akan belajar cara nak pakai kain macam mana. Okay, ni tahun 20-an. Ini dah 20-an, 20-an, kan ni 50-an. Ni masyarakat di apa? Ni ya, keluarga daripada Gombak. Yang Gombak ni ada pengaruh Jawa kan, kita tengok pakaiannya kain batik. Yang batik Jawa kan, batik lepas bajunya kebaya pendek kebaya pendek dah tahun 50-an. Dia fashion lah, fashion tahun 50-an. Sebab once you study costume, dia akan jadi kita seorang kita mengaji tentang fashion. Okay, ni dia yang saya katakan kita tinggalkan. Masyarakat apa ni? Kita selalu kadang temukan dia dalam barisan-barisan pakaiannya, pakaian tradisional satu Malaysia. Saya tekankan baliklah pakaian tradisional satu Malaysia. Bapa Nyonya, kita tengok ni dia sempurna Bapa Nyonya. Kebanyakannya bajunya orang tua pakai baju kebaya rambut, dan yang muda baya-baya anak ni pakai kebaya pendek, kebaya sulam. Yang ni pun dah separuh umur pun sebab mereka pakai baju kebaya sulam sebab tak berapa comfortable mungkin nak pakai baju kebaya lama kan. Bulan ini Portugis. Saya kata dia ini adalah pakaian tarian barrio, pakaian tariannya, tapi dia pakaian tradisionalnya ialah baju kebaya. Baju kebaya labu pakaian tradisional. Dia sama dengan Bapa Nyonya, cuma dia tak pakai anak baju di dalam. Penting dia tak nak kita taruhkan selendang ke apa, sebab kalau orang Melayu pakai baju kebaya, pakai selendang, tapi bagi apa cetia dan Pak Nyonya dia tak akan pakai selendang. Itu beza dia, beza cara pemakaian. Okay, yang ni pun saya tak tahulah kepentingannya, tapi dalam tahun 2002-2003 macam tu, zaman Datuk Khadir, dia masukkan kumpulan etnik ni, iaitu orang Siam Siam yang datang yang bermastautin di Malaysia ni, ada di pakaian ni. Pakai baju kebaya tapi agamanya Buddha. Pakaian ni identitinya Melayu tapi agamanya Buddha. So ni dia antara baju-baju transaction dan delegation, baju-baju kebaya tadi. Ada dia dalam buku saya, ada dalam buku Citra Busana. Kalau ada adik nak belajar ataupun nak melihat lebih banyak lagi pakaian di negeri, ada dalam buku saya ni. Kalau buku ni mungkin library boleh minta dengan di Kementerian Kebudayaan ada dalam buku ni. So ni dia baju kebaya pendek. Ini orang Melayu pakai macam ni lah. Cara orang Melayu pakai. Ini saya kaitkan dengan Selangor. Sebab kalau you all study, bila macam kita kita tengok sampai yang dipakai tu, kita tahu sampai ini Perak. Sampai yang dipakai tu sampai Perak ke, sampai Selangor ke, sampai Pahang ke, kita tahu identiti pakaian tu daripada mana. Ini daripada Perak Dan samping lelaki tu, kita tahu dia daripada Perak. Ini antara pakaian Cik Siti Wang Kemang yang selalu disebut kembang Kelantan. Tapi dia pakai dengan cara moden lah, model ni dia. Sebab kita ni asal usul semua bangsa sebenarnya di Nusantara ni lah, bila bercakap pasal pakaian tradisional, asal usulnya ni lah dia. Kita kemban, asal usulnya kemban. Di Kelantan, di Kemban, di Melaka pun dia cerita pasal kembannya. Tapi lama kelamaan juga ada satu yang kata kebutuhannya, keperluan. Kita dah mula tinggalkan kemban, tapi kita dah mula pakai baju. Kita baju kebaya, baju kurung dan sebagainya. Ini dia, ini pakaian. Ini pakaian puteri Perak. Bawang Perak, ini dia, ni bawang Perak, ni dia pakaian tradisional di Perak. Pakaian Perak ni dia. Baju cakap musang, lelaki ni baju cakap musang. Baju lelaki-lelaki ada berapa jenis? Apa dia? Lagi?
Tengok abang ni cakap. Abang ni ada, dia ada value added pada diri dia. Dia tahu lagi extra satu baju. Tengok abang ni cakap. Baju kurung tu ada juga. Kedis warisan. Oh, ya. Baju yang cakap, dia ada baju cakap. Dia tahu dua je baju cakap musang dengan baju dia Johor. Baju turun Johor tu lah dia baju Teluk Belanga, baju apa tu sama. Baju turun Johor ni baju Teluk Belanga sama. Lagi satu dia kata baju cakap musang kan. So jangan kata ada lagi satu baju sikap. Baju sikap tu selalu kita tak tahu dia tak tahu kan. Jadi baju cakap musang, baju sikap memang ada lah. Baju sikap tu biasanya dipakai di Kelantan pun dalam kumpulan baju sikap tu dia ada baju takwa, baju putera raja, macam-macam. Kalau untuk you baca buku yang Prof. Designer punya buku baru tu pun memang bagus buku tu kan, Melayu sedap sangat. Baju sikap untuk raja-raja Melayu dululah pakai. Okay, ni cantik, saya suka ni. Ni kalau nak pakai baju tradisional pakai macam ni lah. Cantik sangat, pakai tudung pun tak apa, pakai proper. Pakai proper. Semua tu lah macam cantik. Dan ni perempuan tu pakai baju cakap musang. Akan datang nak pergi majlis kahwin pakai macam ni. Tak songkit pun tak apa. Tapi janganlah pakai baju kebaya pendek tu dengan seluar jeans. Jangan salah, tak tahu cara pemakaian tu salah. Nak pergi casual ke janganlah pakai, tolonglah jangan pakai baju kebaya pendek tu dengan seluar jeans. Maknanya tak cantik lah, memang tak cantik. Nak pakai baju kebaya pendek pun dengan kain batik ke dengan apa proper. Dress up proper. Seperti kata Puan Azhar, dia nak pakai pakaian tradisional, pakai proper. Dia nak pakai casual, pakai casual. Tak salah, tapi bezakan duduk ni pakaian tradisional dengan pakaian casual. Tak salah. Bila nak pakai cara western, nak pakai cara Inggeris ke, pakailah. Tak salah. Tapi once pakai pakaian tradisional, janganlah pakai supuk tu melintangkan dia pakai apa. Memang salah cara yang tu salah. Dan janganlah pergi mau kahwin pakai baju Vietnam tu pakai apa. Mau kahwin kita pakai baju. Kita ada seperti kita pakai baju kurung, pakai baju kebaya kan. Ni dia satu bangsa yang tak pernah tinggalkan dia punya identiti dia bangga. Dia tak akan ikut kita ubah ke apa ke. Aku tetap pakai pakaian aku. Whatever lah. Dia main dengan warna je. Tapi sekarang kita tengok penjarahan, kreativiti, penari-penari Melayu kan memang kita rasa sedih lah kan. Macam sebab kita tak ada jati diri ni. Tengok ni. Bila kita tengok kumpulan anak-anak menari kan, apa jugalah yang koreografer tu mereka kostum pakai kan budak Melayu ni menari. Kita rasa macam tahu kan, tapi dia lah dia menari apa ke ni lah, dia akan keluar macam ni lah. Dan dia kuat, dia ada, dia main orangnya. Nak sentuh dia, itulah kita tu yang kita rasa kita hilang sebab kita tak tahu kan. Ini saja yang saya masukkan gambar era akan kan. Ini maknanya this is evolution, satu perkembangan fashion daripada baju kebaya labuh, daripada baju kurung yang besar kan, masuk kepada acara perkahwinan. Orang Melayu masih kekal, masih suka pakai pakaian tradisi. Kalau tengok perempuan ni dah pakai baju moden, pernah sekarang pun jadi pada raja-raja Melayu pada pakaian apa daripada kebahagiaan di Tuan Agong ataupun raja-raja Melayu yang lain. Maknanya raja tetap pakai pakaian tradisi, tapi permaisuri atau raja perempuan dah beralih arah pakai pakaian yang ni yang kita selalu sebut raja sehari ni. Perempuannya dah mula patut raja-raja Melayu yang permaisuri atau raja perempuan pakai lace, pakai apa kita dah tinggal lah begitu banyak tu. Mesti dah tak akan. Ni baju kurung cakap musang.
Cuma saya nak ingatkan kalau buat dulu kat Musa akan datang kau nak kahwin dengan nak buatkan untuk suami, pesan dengan tukang jahit tu, kak buatkan baju ni butangnya 5 kak, butangnya 3 kak. Jangan buat butang 6 ke jangan buat butang 8 ke jangan. Buatkan butang suami saya kat 3 bawa kalau tak penuh 5. Jadilah, ni memang ni satu cara pemakaian lah berapa butangnya tengok pun yang situ pakai baju dulu macam kat samping tu pun sekarang macam tengok kan kat samping sekarang dah winner ni dia kita dah tak pakai ikat betul tengah ni kan sebab puncanya dulu bila orang gemuk pakai kena kain 2,5 meter jadi kita tak betul kat tengah dia ikat macam ni tapi sekarang dia dah buat kita dah tak pakai lah kita masih pakai yang bertinggi saja. Jadi bila menjelang perkahwinan saya kata kita tak takut kita kehilangan identiti sebab kalau tengok orang Cina pun bila kahwin dalam satu majlis walaupun dia pakai gaun tapi dia akan ada satu cara minum teh dia akan pakai cara dia cara tradisional dia. India pun macam tu, lengga ni dipanggil dia pun ada, India tu lagi pun. Jadi saya kata lah identiti dia kan. Dia kat kulit tengok datang semua pakai sari. Tak ada datang pakai baju kurung ke tak ada. Dia datang semua pakai sari. Jadi kita kalau kita kahwin kita pakai soji, kita pakai biasa kita ada satu kata pakaiannya di masjid kita pakai apa, pejabat kita pakai apa, kalau ada kahwinan kita pakai apa kalau adik-adik ataupun anak-anak adik ada jati diri, ada jati diri macam tu pun alhamdulillah saya rasa untuk 40 berapa persen benda yang akan datang ni dah ada jadi diri untuk kuatkan ada diri kita tentang pakaian tradisional diri kita okey yang ni cantik yang Bali cantik ini kostum ni kostum bukan adat bukan apa kostum cantik tapi itulah maknanya bila nak pakai cara-cara raja kan apa dia pada saya ni memang terlalu cantik lah sebab kita boleh beli barang murah kan tapi itulah cantiknya benda apa silat kan nampak kan nampak dia kan apa silat dia apa kat ni silat dia kan kostum lah kostum tu nampak je nampak kat situ tak nampak kan tengok raja tu pakai macam mana dia seorang raja tu Sultan Selangor pakai tu tak yang dia pakai Sultan Syahmuddin pakai kan semua macam mana kan tak Alauddin sebab dia pakai uniform ni raja-raja Selangor Sultan Alauddin Syahmuddin Salahuddin dan sekarang Sultan yang tu apa silap dia ni kita tak mana raja dia saya tak nampak raja dia mana apa apa silat dia apa dia itulah dia silat dia kalau nak pakai awak tu seorang penari ke awak tu seorang apa ke janganlah pakai baju raja lengkap macam tu pakai baju raja macam ni marah tak raja pakai baju raja semua pegang payung semua pegang lula pegang itulah dia sayang jadi kementerian kan ini susah sebab kita tak ada apa platform kan untuk menyebut kerja ni right orang kan cantik pakai ni memang cantik saya suka sangat di video ITM so tapi sayangnya tu lah lampau apa mana tapi sebab dia pada saya memang cantik tak saya suka sangat gambar ni tapi kalau saya kata kenapa lah sayangnya raja pakai raja tu sebab dia dengan dia punya apa dukur dia dengan apa tapi tu tak pernah payung adalah maknanya kalau kita belajar akan datang dia buat show apa kan tahulah raja tu apa pakaiannya maknanya
apa pengawal tu apa pakaiannya tidak ada dah, hierarki pakaian tidak ada lah. Apa kenapa tak saya rasa kat sini kan? Itulah kadang-kadang benda macam ni yang kita jangan main-main. Bila gambar ni kita resetkan jadi gambar apa, akan datang. Sebenarnya kan kita akan ada dia memang kreatif, rasa makan dia memang kreatif, tapi tentang unsur-unsur tu lah yang ada sikit lah kan, ketidakseimbangan kan. So, saya rasa ni adalah slide kan, terakhir di sini slide saya. Balik. Apa? Sebenarnya saya sajalah nak cuma nak memperkenalkan dekat saya, galeri saya, galeri kami ialah Kashmir Gallery. Wawa itu orang yang beratkan Kashmir Gallery itu bertempat di dataran Semayang. So perkhidmatan kami banyak ya, dia buatkan branding kostum untuk pakaian-pakaian klasik Melayu, pakaian tahun itu era lah. Kami buat servis untuk sewaan pakaian untuk daripada zaman laka hingga ke sekarang lah, 50-an, 60-an, 70-an semua kami ada dalam koleksi So, Kashmir, penasaran tak dekat Warta, dekat dataran Selayang Mana Baru tu, belakang JPN Mana Baru tu. So, orang pun buat servis paket perkahwinan tu dia buat. Antaranya yang kami buat lah di Mona, paket perkahwinan Melayu Johor, ada keluar di Mona kan. So, maknanya kalau school nak buat apa-apa ke, kita boleh bantu lah. Kalau Ustawi nak buat apa-apa, aktiviti ke tentang kebudayaan, tentang pakaian ke, pengenalan ke, ataupun kalau buat function apa ke, maknanya boleh hubungi kami, tak ada masalah, kita buat apa-apa. So, setakat ni, kita ada apa-apa soalan? Share dengan saya dah habis, Pak, saya dah habis ni. Sejam. Apa lagi nak? Ada apa-apa lagi? Ada tak? Kenapa tak boleh tanya kan? Yang boleh share kan? Sabah ada 30, Sabah ada 37. Dia macam nak kata etnik dia besar. Nak katakan dia duduk dalam, tapi dia sebut etnik. Dia sebut dia masuk dalam etnik. Sebab saya tengok dia, kita baca dia kata Sabah
Tapi macam Indonesia di sana. Apa dia, kalau nak tahu apa dia, kan tata cara lah, cara kita pakai baju Melayu, kita kata busana Melayu ni apa dia yang orang tahu syarat pakai baju yang dia tu adalah baju Melayu. Ha? Jadi saya nak kata tak sopan dia pakai Melayu tu, apa dia kandungan sopan pakai Melayu tu? Melayu kan kita senang cakap dia orang Melayu je. Sopan pakai Melayu tak pun tutup, tak aurat lagi. Tak tenaskan, dia tak bentar, dia tak jarang. Nanti dia pakai Melayu lah. Nanti cara pakai Melayu bagi wanita, dia tak jarang, dia tak ketat, dia tak menunjuk mata lah kan nanti dia pakai Melayu. Kalau apa, dia, tapi itu yang kalau kita buat tata susulan betul-betul lah tata cara pemakaiannya, sopan pakaian Melayu. Tapi saya suka katakan sopan pakaian Melayu ni dia melintasi zaman. Kalau kita tengok baju perempuan yang dominan apa yang sampai sekarang ada? Kedah kan, Kedah pun dia asalnya dia daripada baju biasa, baju nelayan kan, tapi dia diangkat jadi apa, jadi dia tak diangkat, kita yang mengangkat dia jadi pakaian tradisional Kedah. Tapi sebenarnya untuk acara-acara rasmi dia tak boleh pakai baju Kedah. Sebab kenapa baju Kedah tak boleh pakai untuk acara rasmi? Sebab dia singkat, dia nampak punggung, dia tak boleh pakai masuk ke design tu tak boleh pakai. Walaupun kita dah angkat baju Kedah tu jadi pakaian tradisional di Kedah, tapi tetap kita kekalkan apa baju sebaya untuk di Kedah. Okey, boleh siapa baju tradisional perempuannya? Main labuh. Kedah? Kedah, tapi baju orang Kedah casual lah, tapi untuk pakai ke majlis tak boleh Perak tu lah, baju putih Perak pun dia tak semua, tak orang takkan pakai lah untuk acara rasmi kan, tetap pakai baju baya kan. Kita pun ada takkan sebab antara perkahwinan jadi baju tu, sebab surat US pernah kata antara baju tu cantik dia pernah tengok kan, sebab perkahwinan. Dia itulah bila bicara Tasha Reza kan, kata baju kebaya ni Indonesia nak kena beli, kita pun nak kata dia punya, so kita tak tahu siapa-siapa yang punya kan. Tapi yang exist memang baju kebaya tu memang dia lahir daripada kita sampai dia boleh dalam Melaka yang kat tu belanja kan. So maknanya memang ada, and then dengan baju kurung, dua baju tu nak kata asal usul pun
kebaya kahwinan kan. Kalau kita tengok baju kebaya, dia that's why saya suka study. Bila kita tengok, dia sama tak bentuk dengan jubah Cina overlap. Exactly, sama dengan jubah Cina yang overlap tu. Memang sama. Potongan dia, lengan dia. Ni tunjukkan design kan. Itulah cuma sekarang pun nak kebijakan kan nak dia 1400 ke ataupun kan. Kita cuma kita ni susah ni sebab apa tau? Kita tak ada dia macam di Malaysia dia ada Candi Borobudur dia ada artifak yang kita boleh tengok. Oh maknanya macam award ada kita boleh tengok ni dia exactly pakaian masa tu kan dalam masa dia dicipta. Kita ni bila once you study pasal kostum kita macam apa tak ada arah sebab argument tu pun macam dengan Indonesia pun macam Reza katakan maknanya tak pernah lepas merdeka kita buat lepas merdeka je kata dia. Kita kena masing-masing punya lah kan. Sebab tak ada baju Bandung di Bandung, kita sebut baju Bandung, kebaya kita kebaya di Indonesia pun. Sebab yang dalam buku Costume nanti baca dia apa dia kan, history of costume tu dia ceritakan macam ni asal dia lelaki Melayu dia kata pakai baju dia sebut ada kedudukan satu ke belah depan ataupun dibuka ikut kepala. Dalam tu semua very clear dalam buku sebenarnya. Ceritakan pasal history dia. Tapi pun tak dapat macam kat mana tengok ada. Ada evidence baju, ada bahan. Sebab itulah saya buat macam conclusions kan, saya lama di museum kan memang itu bidang yang saya research kan, cari information kan. Memang daripada evidence pakaian yang exist dengan saya sama lah dengan proses yang kat Azhar kami based on tu lah yang evidence baju. Ya, kan evidence punya baju itulah sebab kalau kita pergi ke Pahang, dia akan jumpa baju yang Pahang, betul lah baju yang di Museum Pahang itu dia baju yang exist, yang ada tempat Abang Maria pakai dia lecture, itu memang ada. Dibawa ke Terengganu, itu dia bajunya kan. Ada memang, kita yakin bila ada hadir bajunya tu